Okey, Assalamualaikum. Okey, hari ini 7 hari bulan 5. Kita akan teruskan dan ada kemungkinan kita boleh habiskan bab ni. Okay, insyaAllah. Okay, so we are going to do solving simultaneous linear equations into variables. Okay, so when they say simultaneous means you will have to have two equations. Okay, so ni pula menyelesaikan persamaan linear serentak dalam dua pembeli upah. Okay, now I had shown you how to do it by using graphical method. Okay, and also substitution method. Okay, cikgu dah tunjuk kaedah graf dan juga kaedah penggantian. Okay, untuk kaedah elimination ni cikgu belum tunjuk lagi. So hari ni kita akan buat dulu 3 soalan untuk yang substitution ni. Nanti cikgu akan terangkan pula yang elimination. Okay, so itu kita akan gunakan latihan pada muka surat 143 nombor 2 ni. Okay, so kita akan masuk soalan A, C dan juga D. So ketiga ni cikgu akan gunakan metod substitution. Okay, sebenarnya soalan ni boleh je kalau nak guna mana-mana method. Okay, jadi cikgu akan bagi tips macam mana nak tahu nak guna elimination atau substitution. Okay. Okay. So cikgu akan tuliskan tips tu di atas sticky note ni untuk kita pilih lah. Okay. So number A. Our first step ialah bukan step, tips lah, tips. Okay. Our first step ialah cari persamaan yang mempunyai perkali 1. Okay. Jadi kalau kita tengok di sini, okay, persamaan yang mempunyai perkali 1, persamaan yang dekat atas ni. Sebab ini perkali dia 1. Nampak? Yang lain semua 4. Yang ni 3, ni 2. So kita pilih ni. Okay, jadi maknanya sekarang cikgu namakan persamaan ni yang pertama. Cikgu buat macam ni. Macam ni. Biar lagi panjang sikit kata nanti dapat dia tolak pula. Okay. So yang pertama ni adalah yang cikgu nak jadikan subjek. Okay. Tujuannya ialah supaya tukar kepada subjek. Okay. Maksud cikgu ialah yang ini. Okay. Kita tukarkan kepada subjek. Ada 2 pembalik ubah. Satu ialah X, satu ialah 4Y. Jadi cikgu ambil yang perkali 1 tu menjadi subjek. Subjek ni macam tajuk dia lah. Okay. So kita ada 14. Bawa di sini so tolak 4Y. Okay. So yang ini akan jadi persamaan yang ke-3. Kenapa cikgu cakap 3? Sebab yang kedua tu cikgu nak guna yang ini. Yang daripada soalan ni. Okay, so 3X tambah 2Y tambah 12. So, ini yang kedua. Okay. Setakat ni ada soalan tak? Setakat
steps yang cikgu buat ni ada soalan tak? Sekarang dah okey ke? Masih lagging lagi ke? Okey dah okey okey. Alright, apa tu menjadi backtracking masih lagging. Tapi cikgu rasa macam cikgu punya okey dah. Sebab you know when I move my hand, I can see that it is following the same one. Okay Tashana, so I think okay dah. Alright. Okay, so ulang balik ya. Ulang balik. So the first step is that cari persamaan yang mempunyai perkali satu. No, this is not backtracking my dear. This is substitution. Okay, substitution. Ini. Penggantian. Substitution. Okay, substitution. Untuk yang soalan ini memang yang terbaik kita guna teknik substitution sebab kita ada perkali satu. Nak tahu dia punya tips dia, kalau kita dapat cari persamaan, if you can find the equation that has coefficient which is 1, so it is advisable to use substitution method. Okay, so what do we do is that cikgu tulis, you write this equation here. Okay, and then you turn that equation into subject, meaning that this is equation, okay, cikgu pilih X ni yang mana perkali satu as the subject. So I will write the X here and then the 4y I will bring over here. So it becomes X equals to 40 minus 4y. So this, and I name it as the third equation. Okay, why I call it third? Because this one is from the first one. Okay, the second one is I just rewrite again yang ni kat sini. Okay, what is my next step? My next step is I substitute Macam nak je. Substitute. T-U-T-E. T-U. As you substitute. Betul. Okay. Gantikan. Okay, substitute. Alright. So, what should I substitute? The one yang jadi subject. Okay, this one becomes subject already. Okay, so the X here, this subject here, you substitute into the second equation. Okay, so this is 3. Now the X here, you substitute with this. Okay, equals, plus 2y equals 10. Boleh? Ada soalan? Any questions here? The first equation, the equation yang ada perkali satu tu, I assign as the first equation. And then,
cikgu transform this first equation into subject, and I choose the x as the subject because the x has berkali satu, coefficient 1. Okay, and I rewrite the second equation here. Okay, after that, I take this equation 3. Okay, I put into the second equation. The third equation yang cikgu dah jadikan subjek tu, I put into the second equation. Okay, so this is 3x plus 2y equals to 12. So the x here, you tulis yang ini. And make sure you have bracket. Tak ada bracket jadi macam 314 pula. Okay, and then plus 2y, this one, equals 12. Okay, ada soalan? Boleh faham ni Okay, boleh ya? Okay, good. Now, see what happened here. Previously, kita punya equation ni, kita ada two variables, x and y. X and y, betul tak? By doing this substitution, you have already, you got an equation only one variable, which is y here. Okay. Nampak ah? Okay, now. Remember the steps that I did show you that day. Ada cikgu tunjuk yang 3 steps ni, 3-4 steps ni. So, what would be our next step? Since you tengok ada bracket here, so you have to expand. Okay, you expand. Alright. Okay. So, you expand. Meaning that you darabkan lah. Okay, 3 times 14. Berapa? 52. Okay. And then 3 times 4. Negative 4. So, negative 12y. Okay. Now, you might ask me, cikgu, must I draw this arrow? Okay, so for the sake of practicing, okay, I want you to draw this arrow. Draw this arrow, okay. Nanti bila kamu dah form 2, form 3 tak payahlah. But now, I want you to draw so that it will stick inside your mind that you have to multiply this one and this and this one and this one. Okay. Because when I see your brother and sisters, yang senior, they always forget to multiply with this. They only remember to multiply this. Okay. So I'm not thinking of a method to make you remember is by drawing the arrow. So you know that ada dua arrow. Kalau you tak lukis dua arrow means something's wrong there. Okay, then plus 2y equals to 12. Then remember, we had this some steps here. Ada satu lagi step kat sini, mana tu? Tapi ingat. Tapi ingat ada satu step. Mana picit ni kertas ni hilang. Ni. Remember this? Remember this one? Group like terms kan? Together. So in this case, you can see that we have two things here. One is the y and the other one is the number. So you group it, kamu kumpulkan dia ikut apa, ni lah, you tempatkan ikut sign ni. Okay, so like this case, okay. Cikgu nak letak dia sebelah kanan, sebelah kiri. Okay, never mind. I leave it here. Okay, so it becomes minus 12y plus 2y. And this number here bawa dia ke on the right hand side.
Okay. Okay, so I have done that. The way what I did was I group it, cikgu groupkan dia with the like terms, tapi I place it one on the left hand side and the other one is on the right hand side. Okay. Okay, lepas tu kita simplify. Then you simplify. Simplify. Okay. Okay, minus 12 plus 2. Minus 12 plus 2 is minus 10. Okay. Then y equals to 12 minus 52. So minus 40. So it becomes negative 10. Y equals to negative 40. Now what we want is only y. Okay, kita tak nak ada negative 10. So what I should do actually, the process lah. Because I want to leave my y here, right? So I have to get rid the negative 10. Betul tak? So to get rid, I have to divide this by negative 10. Okay, by dividing with negative 10, okay, dengan kita bagi dengan negative 10. So this one will be simplified and you akan dapat 1. Okay. So kalau you bagi sini negative 10, over here also negative 10. Okay. Now yang cikgu tunjuk tadi ni is the process. What actually we are doing. But now I want to show you the shortcut. Okay, it is as simple as cikgu ambil ni, I bring over here. But because of dia ni darab, so when I bring over here, it becomes divide. Okay, and divide the whole thing here, negative 10. Boleh faham tak ni? So you kena ingat ini sikit lah. Okay. Okay do, and then ni kita guna konsep yang nepo semua tu. So ne and ne become positive lah. Okay, and then ini 40 divided by 10 is 4. So y is equals to 4. Okay. Now kita tak ambil lagi sebab when we have two variables, kita kena bagi jawapan what is x and what is y. Okay, so now kita cari x. So x dia kita boleh guna yang the first one, the second one, the third one, mana-mana boleh. But it is advisable guna yang the second one. Because why? Dia dah ada x kat sini. Okay, use the subject. Okay, jadi ada sini x sama dengan 14 minus 4y. So what is x? 14 minus 4. Y ni dah ada 4 sini, you substitute again here. Okay, so 14 minus 4 kali 4, 16. So negative 2. So the answer is y equals to 4, x equals negative 2. And can you see that when I write down the final answer, I write the alphabet, the variable x here. I don't leave it empty like that. Okay, so cikgu tulis x equals 92. Okay, so kalau cikgu tak silap lah marking, kalau misalnya kita Malaysia tengok tak ada yang tulis sini x, kita tak boleh bagi markah. Yang cikgu tahulah. Okay. Okay, now ada soalan. Ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Any steps? So benda ni kalau if you practice, you can actually remember lah. Okay. Now, yang shortcut tu backtracking method. Backtracking is
Bukan. Backtracking is you have to sekejap backtracking. Yang tu dalam ni dalam yang ni backtracking ni. You mean this one, right? This one, right? Backtracking. Okay. Now the backtracking happens when you are at the final stage here. Macam ni. At this final stage. Tu method apa kalau bukan backtracking? Macam ni sayang. We are using the substitution method, okay, to make the two variables or to make these two equation becomes one variable. Okay. Once you reach the one variable, jadi one variable kan? Okay. And then kita dah sampai ke peringkat ni. So this part here is the backtracking. Okay. The backtracking. Okay. Ulang balik. The substitution method is okay, the substitution method. Okay. We use that substitution method when you have two equations. We have two equations. Okay. Okay. And when does that substitution happens? Over here. Over here. Bila you tukar jadi subject, so you ada subject, then you substitute here. So this part here is substitution. Okay. Lepas tu you simplify, and then you tengok yang ni. So you ada in fact sini ni dah macam tipe sini dah macam backtracking because of there's only one variable here. Okay. Boleh menjadi. Boleh. Sampai sini dah backtracking lah. But over here is substitute. Okay ya, boleh ya. Menjadi. Ada lagi soalan? Okay. Kan kita guna method substitution. And I did tell you actually kita boleh guna graphical method. So I am going to type this equation. Type these two equation. Okay, these two equation here into the GeoGebra. Okay. GeoGebra. What is GeoGebra? This is GeoGebra. In GeoGebra. You can download dekat you punya phone tu lah. Okay. So, okay. I just type in X plus 4Y equals 14. Okay. Okay. So that is the green one. Yang warna hijau ni. So this is the line. Okay. Then the next one, 3x plus 2y equals 12. Okay. Okay, now let's have a look at this two graph here and see what happened. The two lines intersect at one point there. And if you have a look at the point, it is actually kenapa dia baca kotak sama? Where did I go wrong?
Y 4, X negatif 2. Ikut tak betul ke? X plus 4Y. X plus 4Y equals 14, betul. 3X plus 2Y equals 12, betul. Oh, we should get this. The answer should be dua, tiga. Okay, cikgu silap kat mana ni ya? Soalan betul lah. X plus 4Y equals 14. Then 3X plus 2Y equals 12. Okay. Jawapan dekat graf ni is 2, 3. X 2, Y 3. Okay. Mana silap? Bawa ni sini tolak bawah, betul dah. Okay. 3X. Betul lah. 14. 3 dan 14 betul ke 52 salah lah. 3 dan 14 berapa? 42. Okay. Tak ada siapa betulkan cikgu. Di sini 42. Okay. Kita buat 9 lah. Ya, kamu kita cikgu. Kalau exam macam mana kita tahu jawapan kita betul ke tidak? Kan? Cikgu guna GeoGebra boleh cikgu cek. Ya. Okay. So janganlah buat silap. Itu je. Okay, so again so this is X equals to 14 minus 4Y will be the third equation, and then tulis balik yang second equation which is 3X plus 2Y equals to 12. Okay, so this is the second one. So ambil yang ketiga ni, masukkan kedua. Okay, so 3, 14 tolak 4, Y sama dengan 12. Tambah 2Y sama dengan 12. Okay. Yang ni 42. Okay. And then yang ni will be minus 12Y plus 2Y equals to 12. And yang ini will be minus 10Y equals to 12 minus 42. Okay. So minus 10Y sama dengan minus 30. Okay. So Y sama dengan negatif 30 bahagi dengan negatif 10. So you get 3. Lepas tu ambil the second equation yang subjek ni. Okay, 14 minus 4Y. 4 darabkan dengan 3. Gantikan ni substitute here. So 14 tolak 12 will be 2. Okay. So the answer is X equals to 2. Y equals to 3. Macam kita dapat tadi kan. Okay. Boleh? Alright. So that's A. Cikgu nak somebody ulang balik soalan ni buat, boleh tak? Tunjuk kat cikgu. Siapa yang pegang handphone ataupun tablet, you hold your gadget and then you hold it and then you letak dekat depan kertas tu, you buat. Cikgu nak tengok. Boleh tak? Siapa boleh buat? Siapa nak try? The same question. Kalau kata kamu silap, I will guide you. Ada siapa? Tiban boleh, Tiban? Tak mau. Okey lah. Tak apalah, nanti kamu cikgu akan upload ke YouTube, you tengok dah. Okay, now B. Oh, kamu guna apa? PC Laptop? Tak apalah.
Okay, so B kan cikgu kata nak guna apa tu, elimination method, right? Okay. Kenapa cikgu nak guna elimination method? Sebab cikgu tengok sini tak ada pun perkali satu. Kalau tak ada perkali satu, kita tak boleh, bukan tak boleh lah, kita susah sikit nak buat. Okay, boleh, tetapi dia akan melibatkan fractions, which we always want to apa kata, avoid that. Okay. Alright, now let's see soalan C. Soalan C. Now, because soalan C ni dia dalam bentuk ada fractions kan. Jadi kita nak cuba apa tu, transform supaya that fractions tu hilang. Okay. So sebab kalau ikutkan, kalau yang ikut cikgu punya tips tadi ni, kita dah ada dah kan, betul tak? Kita ada dah persamaan yang mempunyai perkali satu. Kita ada dah, betul tak? Yang mana satu? Kita boleh nampak kat sini. The Q here, betul tak? But then bila ada fractions ni, nanti dia jadi macam pelik tau. So I want to transform all the fraction become whole number. Okay, so let's take the first one dulu. So I want to get rid of these fractions. Cara dia ialah I have to multiply each term, because kita sini ada over 3 kan. So cikgu nak get rid of the 3, so I have to multiply yang ini dengan 3. Each term ni I multiply with 3. So I'm going to use this color to show that I'm multiplying the 3. Okay, so I multiply this with 3, I multiply this with 3, and also I multiply this with 3. So I have to use bracket and see what happen here. 3 dengan 3 ni kita boleh simplify, so it becomes 1. So 1 times 1 divided by 1 is 3 plus 3Q equals to 12. Maknanya yang ni tadi ni, dia dah transform yang ni. Okay, I want to show you when I do that, did I change the line? Kan kita tengok, kamu tengok bila cikgu type ni dalam GeoGebra, kita nampak this one becomes a line, right? So I want to see whether this one and this one are they the same? Okay, so we go back to the GeoGebra. Okay, cikgu tak nak guna banyak-banyak, cikgu guna balik yang semua. Delete, okay. So cikgu type yang ini. Okay, let me see how to type. Bismillah. 1 divided by 3, okay, boleh. And then since there's no P and Q, so I'm using X, okay. X, and then plus Y, okay, equals 4. Enter. Okay, so this is the line. Okay, ini garisan dia. Kalau you perasan, okay. Cikgu nak cikgu nak make sure you all macam notice these things, so I'm telling you now lah. So you see the 4 here and the 4 here, nampak? Okay. But I haven't really show you how can we check whether kita buat ni betul atau dia apa
how to know that empat ini dengan empat ini kan. Itu cikgu tak ajar lagi. Cuma cikgu just kata apa, bagi apa, parody betul. When you see the 4 here, you can see 4 here. Macam tu. Okay. Alright. Now, sekarang cikgu nak type. Okay, this one is the red color. Okay. Sekarang cikgu nak type yang ni. This one. Okay. So, tadi P ni X kan? So, I'm using another one. So, this one will be, now this one is X plus 3 Y. Okay. Sekejap sebelum kita ni tengok where is the garisan. Oh, tak nampak dah. Tak apa. Okay. Dia tak complete, so dia ni cikgu nak kena padam. Okay, X plus 3Y equals, okay. Now you tengok dia ni warna biru lah. Dia akan lukis sekarang tu warna biru. So 12. 1. Wah. Cikgu dah zoom out baik sangat, dia dah apa. Dia macam apa begitu, dia lagging. Kena zoom in lah ni. Oh tidak. Dia ni jadi slow sebabkan handphone kita ni dia ada RAM. RAM apa mungkin dalam bahasa RAM apa? Apa tu? Random access memory. Okay. Random access memory ni dia macam macam cakap you all belajar komputer kan? Okay. Okay, close bagi semula, type bagi semula. Tak boleh nak ambil memory tu. Okay, I have to type again. Sebab ni yang tadi punya. Delete. So, tadi tu apa? 1/3. 1/3. X plus Y equals 4. Okay. Okay, so kita nampak dia kena dekat 4 sini kan. Okay. Kita kecilkan sikit. Okay, alright. Then next one, P is X plus kita nanti warna ni jadi warna, cikgu nak pilih warna yang warna lain sikit. Okay, X plus 3. Okay, so ni warna hijau 3 Y equals 12. So now you see that we have two equation kan. Satu warna grey, cikgu tukar lah ni. Cikgu tukar ni jadi warna, boleh tukar tak? Tak nampak. Cikgu nak tukar warna. Mana boleh buat? Cikgu nak tunjuk ni. Okay, cikgu padam. Okay, cikgu padam apa? Padam yang hijau ni. Okay, kamu tengok cikgu padam yang hijau tu. Nampak tak ini yang grey tu? Jadi kalau warna merah tu kamu nampak sikit. Semalam macam boleh buat tukar warna. Tak boleh pula.
Okay, tak apa. Okay, so ni tadi yang the first one tu kan. Ni kan, yang ada pecahan ni kan. Okay, now cikgu on yang warna hijau. Nampak tak? Siapa nampak? Okay, cikgu padan balik yang cikgu padan hijau Dia nampak grey kan? Dia tak jelas sangat dia punya warna. Nak tukar warna. Aduh. Okay, so what I'm trying to show you is that yang warna grey tu, this is the line, and yang warna green tu is also the same line. Nampak? It's the same line. Only that the way you write it, one is in fractions. Okay, ada fractions. Yang ini semuanya whole number. Okay, so that's what I'm trying to show you tadi lah. Okay, so okay now. Jadi now tadi kan cikgu macam ada bagi tahu kamu kita ada first equation kan, and then jadikan the third equation, and this third equation is actually the subject. Alright, now when I multiply all these three ni, I jadikan yang ni. Now, adakah ini become the third equation? Okay, nah, it's not. Ini belum lagi. This one is still the first equation. Faham tak? It is still yang the first one ni. Bukan second equation atau bukan third equation. It is still the first equation. Okay? Faham tak? Okay. Now, tengok sama ada sama ada this one ni dia ada perkali satu tak? Okay, so alhamdulillah ada. Ada. Jadi kita jadikan P ni as the subject. Okay, so I bring this 3Q over here. So this one becomes the third equation. Jadi persamaan yang ketiga. Alright? Boleh ni? Okay. So ingat yang biasanya yang the third equation is the subject. Lepas tu I rewrite the second equation. Okay, so it's P minus Q over 4 equals to. Okay, notice here I tak tulis ini dua lagi. I do not write. Okay, because I see fractions. So when I see fractions, cikgu akan cuba nak get rid of the equation. So kalau you ingat cikgu ada ajar ni on the 2 days ago. Okay, 2 days ago cikgu ada ajar ni. Kalau kita ada bentuk macam ni, fractions kat sini, A over B equals C macam ni. A over B equals C. So kita boleh shortcut. Cikgu dah explain dalam video yang sebelum ni, kamu nanti tengok macam ni kita boleh dapat shortcut tu. So we can multiply macam ni, cross multiply ke sini. Yang bawah ni kita crosskan dia and kita multiplykan dia. So become C times B. Okay, so do that here. Okay, so becomes P minus Q equals 8. Baru cikgu tulis ni second equation. Okay, boleh ni? Okay, so what is our next step? The third equation masuk ke the second equation. Third ni yang mana? Yang subject. Okay, now this is subject. So, the third equation masukkan dalam yang kedua. Okay, so this one ni masuk sini. Okay, now this is P, right? This is P. So what is P? 12 minus 3Q. Substitute. Kalau you perasan dekat sini tak ada bracket. Betul tak? Because it's just P.
Tapi kalau macam 2 P, so you could buat 2 and then bracket with this. Minus Q equals to 8. Okay. So I have done the substitution over here. Now cikgu nak buat yang Mujadid duk tanya backtracking. Ni kita nak buat backtracking lah. But before that you simplify. Minus 3Q dengan minus Q. Bukan, you group. Sorry ya. Cikgu ni sebab dah buat banyak latihan. So macam kadang-kadang cikgu I tend to do shortcut. But for you all punya first time doing, cikgu terpaksa guna yang ni lah. Okay, group. Group like terms. So yang ini one group, yang ini groupkan ke kanan sini. Okay. So minus 3Q minus Q 8, yang 12 bawa sini. Bukan negative 12. Okay. Ada soalan tak nak tanya ni? The 12 here bawa sini minus 12. Okay. Jangan pergi buat plus 12 pula. Okay. Okay, now simplify. Okay, simplify. Simplify. Pemudahkan. So yang ini minus 3 minus 1. Minus 3 minus 1 berapa? Cikgu nak semua orang type jawapan serentak. Minus 3 minus 1. Cikgu nak tengok jawapan kamu. Berapa? Hello? Apa jawapan dia? Guna kalkulator. Tekan negatif 3 tolak 1. Okey, tiba dah bagi jawapan dah. Yang lain? Yang lain tak ada kalkulator ke? Tasyana okey dah bagi jawapan dah. Okey, siapa? Hayati dah bagi jawapan. Tinggal Hidayah dengan Mujadid tak bagi jawapan lagi. Actually, I asked you to give the answer. I want to see whether you're still with me or you're somewhere else. Okay, so this one is minus 4. Okay, Mujadid bagi jawapan dah. Minus 4Q equals to 8 tolak 12 is negative 4, betul? Okay, so now you want the Q, right? So I already show you the shortcut. Bring the negative 4 over here, dia jadi bahagi negative 4. Okay, this negative 4 ni yang ini ya. So ni and ni is 4 kan? So 4 dalam 1, 4 dalam 1. So Q is 1. Okay, and then now kita nak cari P lah. So kalau P kita guna yang subjek ni. So P equals to 12 minus 3Q. So 12 minus, so 3 ni darabkan dengan betul. Q ni gantikan, Q ni substitute dengan 1 ni. So 12 minus 3 will be 9. Okay. So Q equals to 1, P equals to 9. Let me see whether I can do that on the GeoGebra. Okay, so this is the first one. Kan? Ini yang kedua. So, okay, how to type this? I cannot type P minus Q divide 4. I have to do this. Bracket first. Okay, and then X minus Y, and then close bracket, then only divide by 4. No. Divide by 4. Nampak? Baru dia sama. Baru dia sama dengan yang ini. Okay. And then cikgu nak letak ke sini. Equals 2. See the two lines now intersect dekat mana tu? Okay, let me. Okay. The P is 9, the Q is 1. The P is 9 and Q equals to 1. Okay, faham ah?
Okay, so let's see. And kita buat D. Atau, okay. Actually, buatlah. Sebab dia ada lagi fractions. Okay. F over 2 plus G over 5 equals to 3. Okay. Remember, jangan buat lagi satu. Don't name this equation as 1 yet. Why? Because di dalam bentuk fractions. Okay. Now, sekarang ni kita ada 2, ada 5. How to eliminate the 2 and the 5? What number should I multiply? What number? If I multiply with 2, okay. If I multiply with 2, 2 and 2, so ni memang akan jadi F lah. But what happen here? Dia tak akan disimplifykan. It will not become G. It will still be fractions. Because G over 5 kalau you multiply dengan 2, you cannot simplify, it becomes 1. Faham tak? Kita nak kalau boleh boleh simplify. I mean you dekat bawah ni jadi 1. Faham tak? So I cannot take 2, I cannot take 5. Okay, I cannot multiply with 2 or multiply with 5. So I have to multiply with remember kita belajar apa GSTK, bahasa Melayu GSTK, bahasa Inggeris apa LCM apa, cikgu dah lupa dah dia punya terms tu. So I have to multiply with 10. Why I take 10? Because I have 2 and 5 here. So I have to multiply all this with 10. I can write depan or belakang, doesn't matter. Sebab dah ada bracket. Okay? So see what happen here. Ni 2 darab 1. 2 darab 5. So kita akan dapat per 1. Kan? Okay, 5 darab F, so becomes 5F. Okay, ini pula. 5 darab 1, 5 darab 2. So becomes 2G. 2 darab G. And ni per 1 kan? So per 1 tak payah tulis. And this is 30. Yang ini barulah kamu assign dia as 1. Faham tak ni? Okay. Now let's have a look at yang ni. Yang ni. So ada fractions ke? Tiada. Okay. So cikgu boleh tulis sini. 2G minus F equals 10. Okay. So normally ni kita akan menjadikan dia the second one. Betul tak? Okay. But cuba tengok dekat sini. Kan cikgu selalu beritahu kita nak cari persamaan yang mempunyai perkali 1. Okay. So kalau tengok yang tadi yang just now yang kita assign the first one ni, ada 1 tak? Tak ada kan? Maka dari itu cikgu swap lah ni. Tukarlah. Yang ini jadi yang kedua. Yang ini jadi yang pertama. Tak jadi masalah. Okay. Kita tukar. Because why? Because yang ini ada perkali 1. Okay. Perkali 1. Alright. Now. You see here, I write perkali dia 1. Bukannya negatif 1. It's 1. Okay. Jadi apa cikgu buat ialah, yang ini tadi ni, okay. Kan sebelum ni, cikgu hanya shiftkan yang 4Y ni ke kanan, betul tak? Cikgu shift yang ni, cikgu biarkan yang subjek X tu on the left hand side. Betul? Okay. Now for this case, cikgu alihkan yang negative F. Why? So that it becomes positive 1F. So I shift yang ini ke kanan. So it become F. Nampak? The 2G here and this 10 ni bawa ke sini.
So now I get this as my subject. Boleh tak? Okay. So you nampak tak? Every questions tu ada dia punya penambahan tips yang you have to know lah. And cikgu jamin kat kamu lah insyaAllah. Kalau you practice this three ni banyak kali, you akan ingat dia punya all the tips yang cikgu bagi kamu. So for this question D ni, the tips yang cikgu bagi yang tadi yang ni kan perkali satu ni sebenarnya cikgu dah bagi dah. Cuma kebetulan soalan sebelum ni memang perkali tu satu. But in this case here, perkali dia is negatif satu. So kita solve the problem by shifting that F, this negative F to the right and become positive. And then yang 10 ni bawa sini. So now this is our subject. Okay? So apa kita instruction seterusnya? The subject masukkan yang kedua. Yang ni lah. So we have 5. Okay? F. This is F. So since kita ada 5 kan, kita nak tulis yang ni, you cannot just tulis 2G macam tu. You cannot just write 2G minus 10 macam tu. Okay? You must put a bracket. This is the 5F. Yang ni. Okay? Plus 2G equals 30. Okay? So you will get an equation yang mana you only have one variable. Okay? Okay, lepas tu kita nak buat apa? When you see a bracket, you kena expand, right? Okay. So buat arrow ni, so becomes 10G. Buat arrow ni becomes minus 50 plus 2G equals 30. Okay? And then backtracking. Okay. Simply apa ni, group 10G and 2G together. Kalau kamu dah pasti that 10G and this 2G, you know the answer is 12G, you can straight away tulis 12G. No problem. Okay, 30. Yang ni minus 50 bawa sini to the right ni becomes plus 50. Okay, ini akan jadi 12G equals 80. So G is equals to 80 bagi 12. Berapa ya? Berapa? 80 bagi 12. Cikgu tak nak perpuluhan, cikgu nak dia ajak pandangan fractions. So kalau you nak guna you punya calculator, you guna yang ABC yang cikgu pernah ajar sebelum ni. Now since Shasha is not here, kalau tak Shasha boleh guna calculator dia kan, tak tunjuk kat kita. Okay, so cikgu simplify lah pelan-pelan. Cikgu ambil 4 dulu, 4 kali 3, 4 kali 20. So that's all you can do. So G is 20 over 3. Cikgu biarkan dalam bentuk fractions. Okay. Now, dah dapat G, nak kena cari F. So, we have here 2G minus 10 equals to F. Okay. So, kita nak cari F. So, cikgu tulis balik F kat sini. 2, what is G? G is 20 over 3 minus 10. So, ini jadi 40 over 3. Sebab cikgu tak boleh nak simplify dah. Minus 10. 40 over 3 minus 10 is this one. This is 30. So 10 over 3. Okay. Kamu tak tahu macam cikgu dapat ni, kamu gunalah calculator. Okay. And use the ABC. Yang ni kamu kena tekan yang the ABC button. Okay. So our answer is G sama dengan 20 over 3 and F is 10 over 3. Okay. Jadi kita nak check jawapan kita tu.
So this F ni is the X and G ni is the Y. So let me use my GeoGebra. I don't know whether I can show you because dia punya nombor besar kan, 30. But I try. Delete. Okay. Aku nak cuba tukar colour. Tukar colour. Apalah. Okay. Kita nak type ni. F. F is the X. X bagi 2. Okay. Plus. So cikgu kena letak macam ni. Kata nanti dia tak ikut yang tu. Plus. Y bagi 5. Okay. Equals 3. Okay. Rasa-rasa yang ni 3 ni dia apa itu dekat 3. Tak kan? Dia tak. Nampak dia bukan dekat 3. Kali ni lain. Adalah sebab dia. Okay. Next will be 2G. No. So G ni is the Y. Okay. Y. So 2 Y tolak X. Kamu kena type yang betul lah. Equals to 10. Okay, so you can see these two line here. Okay, and tengok apa jawapan dia. 3.33333 dengan 6.66666. I think ada cara nak tulis dalam bentuk fraction ni tapi I don't know how to. Alamak. Okay. Dah pening dah. So tadi dapat berapa jawapan? X tadi 3.3333 kan? And the Y is 6.6666. Okay. Kita tengok 10 over 3 ni. Cikgu nak guna kalkulator biasa je. 10 bagi 3. Okay, sama dengan nampak 3.33. Okay, yang ni 20 divided by 3. 6.6666. Okay. So, ibu kata cikgu, kak, kita ni nak bagi jawapan yang mana cikgu? Cikgu ni start tunjuk fraction lah, start tunjuk apa tu decimal lah. So, yang mana? Fractions. Okay, fractions. Okay, so we have done that. 3 soalan ni. And cikgu nak minta tolong kamu buat dulu, okay, before you tengok YouTube yang cikgu akan upload insyaAllah malam ni. Okay, please do first. Okay, please do first sebab kalau tidak you tak boleh, you tak akan force your otak untuk nak apa macam remember. Okay, now it's already 4 o'clock. Tadi kita start 2.30. 2.30 patutnya sampai 3.30 sampai 4.30. So, ada masa tak? Because I want to show you the yang ini. Kalau tengok ni tak ada perkali 1 pun. And tak ada fractions pun kan. So, macam nak buat ni. Okay. So, before I do this, cikgu nak gunakan example dalam ni. Cikgu ni dia. Okay, cikgu nak guna example ni. Oh, ni tak. Yang ni ni. Ini. Okay, kita tengok apa dia buat. Sebelum tu lah, cikgu just nak buat kesimpulan, conclusion. Persamaan yang pertama ni selalunya persamaan yang mana ada perkali 1 okay. And then persamaan yang kedua, and then persamaan yang ketiga ni sebenarnya daripada equation yang pertama kan.
Tapi yang equation ketiga ni sebenarnya kita nak jadikan subjek. Equation 1 jadikan subjek. Okey. Apa tujuan nak jadikan subjek? Tujuannya supaya kita boleh substitute ke dalam the second equation. Okey, ini untuk soalan A. Untuk yang katakan soalan macam C ni, pada permulaannya soalan tu bukan dalam, dia tak ada, dia ada perkali satu. But because ada fractions, kita cuba get rid of the fraction by multiplying according to number yang sepatutnya lah. Okey, lepas tu baru kita tuliskan satu. Tak terus tulis satu di soal, di equation yang ada fractions ni. Okey. Lepas tu kita gunakan equation pertama, cari subjek. So P. Okay. Lepas tu yang equation yang kedua, sebab dia dalam bentuk fractions juga, so cikgu tak tulis sini 2. Okay, cikgu biar dulu. Cikgu modify dia dulu. So kebetulan ini format dia ABC. Jadi kita just cross multiply and tengok, oh cantik dah. Lepas baru kita ambil 3 masuk dalam 2. Okay. Sebab kalau kamu tengok dalam dalam katalah perujukan ke apa, dia pakai guna banyak sangat equation. So I find that pelajar pening lah. Okay. Alright. Nah, tengok yang ni pula. Okay. So kalau tengok ini 2x, 5y, ni 3x, ini 4y. Tak ada satu pun dia perkali satu. Jadi apa kita buat ialah kita dah tak boleh dah nak gunakan yang ni tadilah. Mana tadi? Oh, buat jatuh ke? Yang ni dah tak ada dah. Yang ini no more. Tak ada dah. Okay. Memang tak boleh guna. So, apa kita, tu kamu jangan cakap. Cikgu boleh tak kalau kita kita bahagikan yang X ni jadi bahagi dengan 2. Kan? Bagi dengan 2. Bagi 2 bagi 2. So, sini akan jadi X. Perkali 1. Sebab lain tengok sini. Akan jadi pecahan kan? Buat apa nak buat kerja susah. Okay, so jangan buat macam tu. But sometimes there are certain equation yang kalau kita buat macam tu boleh. Contoh macam 3x plus 6y equals to 18. Contoh lah. So cikgu bagi ni dengan 3, bagi dengan 3, bagi dengan 3. Nampak? So I'll get x. Ini 2. Ini 6. So I have x plus 2y equals to 6. Boleh tak? Boleh. Ni perkali 1. Boleh. Boleh lah. Okay. Okay, tapi sini dia nak tunjukkan yang tak boleh tu lah. Okay, so tengok apa dia kata sini. Multiply the first equation and the second equation to equate the coefficient. Dalam bahasa Melayu. Darabkan persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua ni untuk menyamakan perkali X. So, kita guna yang tadi cikgu cakap apa? LCM ni. LCM. So, kita ada sini dia suruh darabkan dengan 2 and 3. Okay, now. Now, before you nak darabkan, dia ada satu lagi steps yang dia tak cakap dekat sini lah. Okay, dia tak habaq. Jadi, cikgu nak gunakan this sticky note ni. Okay. Untuk kaedah elimination. Untuk kaedah elimination saja tau. Kita apa?
untuk kaedah elimination. Aduh, macam ni sekejap dia. Elimination. Okay. Okay, dia ada satu steps dia. Ingat steps ni. Decide. Okay, kita ni. Decide which variable kita nak eliminate. Okay. Faham tak? So you have to do this first. You decide. Okay? Alright. Jadi kalau cikgu tengok yang dia tulis kat sini ni, dia kata darab 2 dengan 3. So sebenarnya dia decide dia nak eliminate X. Dia nak eliminate X. Okay? Sebab apa? Dia darabkan supaya dapat 6. Nampak tak? The first one, dia darab dengan 3. So that this one dapat 6. The second one, dia darab dengan 2. So that this is dapat 6. By these two equation ni, dia ada satu variable yang coefficient dia sama. So they decide they want to eliminate, or I can say they decide to make the X punya coefficient sama. Okay, so when you multiply with 3, it becomes yang ini. 3 times 2, 6. 3 times 5, 15. 3 times 14, 42. Okay, and then for the second equation, dia darab dengan 2. Dia darab dengan 2. Ini semua instructions. These are actually arahan. It's advisable for you to write this arahan. So didarabkan dengan 2. So 3 times 2, 6. 4 times 2, 8. 7 times 2, 14. Okay. So now we don't deal with this anymore. We deal with this. Okay. So dalam kes ni, cikgu tak guna yang 1, 2, 3 tu. Cikgu memang kena guna cikgu namakan equation ni dengan 3 and 4. So we are not looking anymore with the first and the second one. Okay. So 3 and 4. Boleh tak ni? Sebab dalam elimination ni kita tak ada subjek. Kita tak ada subjek. Okay. So tak perlukan 1, 2, 3 tu. So 3 and 4. Okay. Alright. So perhatikan kat sini. Kita dah ada yang ni. Kita nampak bahawa now we have an equation yang ini. Dia ni 6x, ni 6x. Okay. Jadi kita buat elimination. Maknanya kita ambil this third equation with this 4 equation. Kita tengok sama ada kita nak tolak atau tambah. So in this case, I have 6x and this is 6x. Jadi kalau cikgu tambah, dia akan dapat 12x. You will not eliminate the x. Kan? Kalau cikgu tambah 6x dengan 6x, kita akan dapat 12x. Dia tak akan hapuskan yang x tu. So what we should do is, kita kena ambil this one and this one, tolakkan dia. So the instruction is 3 tolak 4. Equation 3 minus equation 4. Alright? Okay, so tengok apa dia buat. So 6x tolak 6x. Kosong. 15y tolak 8y. 7y. 42 tolak 14. 28. Macam tu. Okay. Lepas tu ni kita buat yang Mujahid sebut yang backtracking tu lah. Okay, so nak dapat y. So y lah 28 bagi dengan
7. Dia tak tunjuk step tu lah. So dapat 4. Lepas tu, kamu nak dapat X ni, you can choose from the 1, from the 2, from the 3, from the 4. Mana-mana pun boleh. Substitute. Ada juga substitute. Tapi dalam steps yang last lah. Okay. Nampak? Substitute. So dia pilih nak masuk dalam satu. Okay. Nak masuk 2 boleh tak? Boleh. Nak masuk 3 boleh tak? Boleh. Yang 4 boleh. Mana-mana boleh. Okay. So 2x plus 5y, y is 4. Kita dapat jawapan. Okay. So thus x equal to 93 and y equals to 4. Okay. So let's try do this question before we end the lesson. So with this equation, I have actually finished the chapter. So we can do chapter 7, okay. Tapi I just want to remind you that you buat soalan ni and then you try out all soalan-soalan yang the brain, about all the brain question ni. Cuba, okay. But I won't be discussing with you in my next lesson, okay. Maybe tengoklah macam mana kan. Okay, so 3m minus 2n equals to 19. 5m plus 7n equals to 11. Okay. Okay, now tadi kan cikgu tunjuk textbook. Okay, now cikgu nak macam bagi dia lebih apa, tak pening. Cikgu tak nak tulis ini 1, 2. Faham tak? I don't want to write. So that I don't see the 1, the 2, the 3, the 4. I don't want to see that because I just like 1 and 2. I don't like to see equation 1, 2 sampai 3 ada 4. Jadi maknanya when I try to find this persamaan yang ada pada 1, cikgu tengok tak ada, automatic cikgu tahu yang cikgu kena guna elimination method. Alright. So cikgu tulis dulu soalan tu, persamaan tu, and then cikgu decide cikgu nak eliminate yang mana. So for me it will be easier to choose yang depan ni lah. Okay. Sebab dua-dua ni positif. Adalah sebab dia. Kalau cikgu pilih ni, dia jadi macam susah sebab ni ada minus, ada plus. Okay. So cikgu choose yang depan ni. So this is 3, this is 5. Alright. Sebabnya yang ini, cikgu darab dengan 5 lah. Okay. So I just use colour. Darabkan dengan 5. Ini pun darabkan dengan 5. Cikgu klik kat belakang. Ini pun darabkan dengan 5. Okay. Lepas tu ini cikgu darabkan dengan apa? 3. Kenapa darabkan 3? So that these two will have the same coefficient. Okay. Okay, yang ni. 5 kali 3, 15. 5 kali 2, 10. 19 kali 5, berapa? 20 darab 5. 95. Betul tak? Betul ke? 19 darab 5. Betul, okey. Ini 15M. Okey, yang ni tulis 1. Yang ni 15M. Ini 21N. Ini 33 second. Okey. Lepas tu kita eliminate. Kamu nampak ada satu line kat cikgu lukis ni kan? Okay. Sebab cikgu lukis ni sebab cikgu nak tulis sini minus. Cikgu nak minus so that when I minus these two, I get 0. Okay, now I'm not going to write the 0 here. Because I know 15 minus M minus 50M is already 0. So cikgu tak nak nampak like gitu. Okay, yang ni. Negative 10 minus 2. So kalau you tak sure, you ambil calculator. Okay. Negative 10. Okay. Minus. Okay. Ni positif kan? Now, kalau calculator yang macam kamu punya calculator, you bolehlah nak buat kurungan tapi cikgu tak boleh. So, cikgu just, because if I were to do like that, nanti dia tak faham. Nampak dia tukar lain. Sebab ini calculator biasa kan. So, minus. Okay.
Positive 2, so minus 2. So you get minus 12. Bukan 2. 21. Sorry. Minus 10. Minus 10 minus 21. So minus 31. Okay. Minus 31. N. Okay, 95 minus 33. 95 minus 33. 62. Okay. So N equals to 62 divided by yang ni negative 31. So you know this po kan? Po ni, jap apa sini ya. 2. So N equals to negative 2. Okay. Sekarang ni kita nak masukkan N ni ke dalam this equation. You actually boleh ambil yang ni, boleh ambil ni, boleh mana-mana boleh. Okay. So let's say kita guna line 1 lah. So 15M minus 10N equals to 95. Okay. So 15M minus 10. N ni ganti dengan yang ni. So since dia negatif, cikgu buat bracket. Okay. So 15M negatif dengan negatif positif kan? Right? Positive 20 equals to 95. Bawa di sini becomes 95 minus 20. So this is where I say if you know the answer, you can straight away tulis 75 lah. Kalau tidak, you punya step akan panjang gitu. So M sama dengan, okay, macam ni pun you boleh terus guna calculator 75 divided by 15. So berapa? 5. So M sama dengan 5. Okay. So dapat thus, kalau dapat itu thus kan. N equals to negative 2. M equals to 5. Macam tu. Okay. Decide which variable you nak eliminate. And my advice is normally kita ambil yang depan ni. Sebenarnya bukan ambil yang depan. Kita ambil yang mana kita nampak dia positif. Tak tak? Kalau cikgu nak ambil ni boleh tak? Boleh. Boleh. Nak eliminate N pun boleh. Boleh. You can try out yourself. Okay. Kalau nak eliminate N. Okay, tapi kalau nak eliminate N, you tak boleh minus. You kena tambah. Ada sebab dia. So, you cuba. Alright, my anak-anak semua. So, we have done everything for this chapter 6. Okay. Cikgu tak buat dengan kamu ni sebab benda ni cikgu dah bincang. Awal-awal cikgu dah bincang. If you see the word total, jumlah, you tambah. If you see dia kata twice, you buatlah 2 darab. Kan? And then apa lagi? You tengoklah nanti cikgu punya YouTube tu. Okay, so buat soalan ni. Now, my advice is that kalau kata you ada, kalau you boleh photostat ke apa, you boleh photostat lah soalan yang all this self-mastery ni. Buat scrapbook from chapter 1 kan to chapter 6 ni. You kalau boleh photostat soalan yang self-mastery ni. All the questions yang ada, all this brain here. Okay, you photostat tu and then you jadikan scrapbook and you cuba buat. You kumpul sampai you form 3. Scrapbook. Kalau cikgu ketua panitia memang cikgu akan buat arahan setiap pelajar kena buat scrapbook. So scrapbook ni kita akan bagi markah dan untuk final exam. Macam tu. Markah mungkin cikgu allocate 20 marks. 20 marks tu bukan you just photostat soalan tu. You buat soalan tu lah. You ada attempt soalan tu kan. Because all these questions ni, okay, mungkin form 1 tak berapa kita tanya kan, tapi bila dah masuk form 4, benda tu memang akan keluar banyak soalan macam tu. Okay, I'll show you. This is the at maths form 4 kan. So kalau you tengok soalan dia, nampak tak?
Soalan ni sebenarnya memang sama macam you all punya ni, nampak tu? Kau nampak? Nampak? Kamu belajar 2 kan? 2 variable. Form 4 belajar 3. Macam nak buat tu bila 3? Fuyo. Okay. Apa yang hampa type tu? Tak baca you all chat apa tu. Ni tengok Sat. Oh apa ni? Oi tak baca. Cikgu kalau tekan garisan baru boleh tukar color. Oh iya ke? Oh okay. Okay so and this is additional maths. And then you mungkin kata, oh cikgu modern maths tak ada kot because form 4 nanti kita ada mathematics and also kita ada matematik tambahan. Okay so macam kalau form 4 kamu kalau ada abang-abang ke tempat sekarang you mungkin nampak lah. Nampak soalan dia? Dia dalam bentuk macam ni. Okay. Ada juga dia hanya number tapi dia ada juga macam ni kita tengok. Nampak dia ada fraction sini nampak. Nampak tak dia ada fraction. Cikgu dah ajar macam nak buat kan. Tapi ni macam yang lebih susah sikit lah. Dia ada prosedur dia ke sini. Nampak soalan macam ni nampak. So you must know how to modelkan dia. Tukar dia jadi equations. Okay. Jadi kalau macam sekarang ni you all tak praktis, jadi nanti bila tiba form 4 you all akan macam fobia tau. Okay. Macam ni kan. Linear inequalities. Yang tu kamu akan belajar bab 7 nanti. The next chapter dia ni nampak. Ada dalam kata 4. Okay. So that's why form 1, form 2, form 3 ni is your basic. Kalau you tak ambil peduli, nanti kamu naik tingkatan 4 kamu akan panik. Okay, panik. Alright, so my last word is that all this mastery punya question ni kalau you boleh photostat, kalau tidak you kena salin. Okay, for all chapters ini like all this chapter yang ni ni master Q ni. At the end of the chapter tu normally dia ada mastery. Dah mastery macam ni. Kan? All the question ni ada brain semua ni. Cuba sekarang. I believe that yang ada dekat sini semua nak pandai math. Okay, cikgu tak nak cakap A lah. Dia cakap A ni dia jadi macam apa? Macam salah nak dapat B pula kan. So nak pandai. Nak ada ilmu. Okay. Nak orang suka kita sebab kita pandai. Sebab kita rajin. Kadang-kadang bukan pandai je tapi rajin. Kan? Kalau you nak buat scrapbook tu you kena rajin lah. Betul tak? Okay. Why I ask you to do the scrapbook? Sebab apa? Why I have the buku activity? Because you all punya textbook ni nanti akan pulang kan end of the year. So you don't have textbook. Textbook ni is like orang kata your kitab lah untuk nak pandai. Alright. Okay, so I'll see you next week on Monday. Okay, walaupun Monday tu public holiday, cikgu still buat on Monday. Tapi Friday tu cikgu kita cuti. Okay, so let me hear from you. Hashtag sayang kamu, sayang ilmu. Kamu balas balik dekat cikgu. Sayang cikgu, sayang ilmu. Then you can leave the group. Cikgu nak kamu cakap. Jangan type. Type cikgu tak dengar. Tashana tak apa sebab dia tak ada mikrofon. Ya, faham. The rest of you, can you please say out? Say out loud. Oh, dah tinggal kita berdua je. Tinggal seorang je. Semua dah live dah. Okay. Okay, thank you Tashana.